Baik, terima kasih rakan pelapor kita di Negeri Pahang, Fatin Nasuha. Dan sekarang ini kita akan bercakap mengenai pematuhan SOP tempat penginapan pekerja. Jadi kami di Selamat Pagi Malaysia cukup berbesar hati pada hari ini kerana dapat bersua secara langsung bersama dengan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M. Saravanan. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, Menawar dan Margaret. Baik, sihat. Sekali lagi berjumpa di Selamat Pagi Malaysia. Ya. Di Angkasa Puri. Saya rasa Angkasa Puri dan juga Datuk Seri sudah tidak asing lagi. Banyak info yang kita nak kongsikan. Dan hari ini juga sebenarnya kalau kita lihat topik yang kita nak bicarakan adalah mengenai pekerja. Kalau kita lihat beberapa minggu kebelakangan ini diperkatakan tentang kes-kes yang meningkat dalam kalangan pekerja, dan mungkin sebagai permulaannya kita boleh dapatkan daripada Datuk Seri lah bagaimana perkembangan pekerja-pekerja asing dalam negara kita, khususnya kepada mereka yang ramai telah pun disahkan positif COVID-19, Datuk Seri. Kalau kita lihat yang penting itu dari sejak PKP daripada 18 Mac kita berjaya hampir memerangi COVID-19. Kalau jika banding dengan negara-negara lain, sepatutnya warga Malaysia harus bangga dengan pendekatan kerajaan di mana kita sempat hampir memerangi COVID-19 sehingga kita mencapai single digit. Seluruh dunia begitu kagum melihat keberkesanan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia dan memang sokongan daripada rakyat Malaysia walaupun mereka menghadapi pelbagai kekangan apabila kita tiba-tiba mengumumkan PKP, pergerakan terkawal dan sebagainya, dan kita lihat hampir sebahagian besar daripada golongan 4B40 yang tiada sebarang simpanan ataupun safety net. Dalam keadaan itu kita berjaya, tetapi apabila kita lihat selepas tu ada kluster-kluster baru, second wave ataupun wave kedua dan wave ketiga, di mana COVID ini meningkat di beberapa kluster, khususnya di kalangan pekerja asing. Yang penting. Yang kedua, saya nak menekankan akta perumahan, penginapan dan sebagainya bukan hanya untuk pekerja asing sahaja. Dari segi apa yang disediakan oleh kerajaan hari ini, khususnya Kementerian Sumber Manusia, mengikut Akta 446, satu suasana perumahan untuk pekerja tanpa mengira sama ada mereka pekerja asing ataupun pekerja tempatan. Mungkin seperti mana kita sendiri maklum, Munawar dengan Margaret daripada Sarawak, mungkin perumahan ini akan sesuai untuk warga Malaysia yang berhijrah. Katakan daripada Sabah, Sarawak ataupun kawasan lain yang berhijrah ke bandar-bandar besar. Dengan adanya kemudahan ini, saya percaya inti untuk kedua-dua pihak. Dan baru-baru ini kita lihat kluster khususnya di sektor construction ataupun pembinaan telah meningkat. Dan Kementerian Sumber Malaysia sedang mengambil tindakan tegas supaya kita pastikan keadaan ini tak berebah kepada kawasan-kawasan lain. Baik, Datuk Seri, kita lihat pindaan Akta 446 ini memperlihatkan kerajaan serius terhadap untuk menangani isu-isu berkaitan tempat penginapan pekerja ini. Jadi kita lihat dalam hal ini sekarang ini antara yang menjadi perhatian masyarakat ialah kluster Top Glove, dan ianya mempunyai kadar peningkatan yang tinggi khususnya di negeri Selangor. Jadi pandangan Datuk Seri sendiri, apa punca berlakunya peningkatan kes terutama dalam kalangan pekerja asing? Sebelum saya menyentuh Top Glove, saya harus mengumumkan saya sekarang, walaupun di peringkat awal, cabaran saya untuk memastikan semua majikan mengamalkan penginapan dan perumahan mengikut Akta 446. Tetapi baru-baru ini saya menghadapi satu lagi cabaran baru untuk mendidik dan mendorong rakyat supaya Akta 446 bukan hanya untuk pekerja asing saja. Ini untuk semua. Ini sedikit sebanyak akan mengurangkan beban kewangan warga kerja tanpa mengira asing atau tempatan. Yang kedua, mengikut pertubuhan buruh antarabangsa ataupun ILO, dia menekankan tidak perlu ada diskriminasi di antara pekerja tanpa mengira sama ada mereka adalah pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Ini. Dan seterusnya seperti mana yang di soal tadi mengenai Top Glove. Yang pertama, kita bukan hanya mengambil tindakan terhadap Top Glove. Mana-mana majikan yang tidak mengikut peraturan ataupun mengikut Akta 446, kita ambil tindakan. Yang kedua, ada juga yang minta dalam keadaan ini rakyat ataupun majikan perlu sedar.
ramai memberi alasan dalam keadaan hari ini kelembapan ekonomi, dengan krisis ekonomi, krisis kesihatan, ada juga sedikit sebanyak krisis politik di sana sini, walaupun bukan begitu kritikal. Kenapa kerajaan perlu menekankan Akta 446 ni? Kebetulannya kalau kita lihat, Akta 446 bukan satu akta baru. Sebetulnya Akta 446 wujud, dah lama wujud. Cuma perbezaan dia sebelum ni hanya untuk sektor perlumbungan dan perladangan. Lebih daripada 20 ekar. Tetapi kerajaan membuat keputusan mengikut ini, bukan keputusan kerajaan Malaysia sendiri, ini permintaan antarabangsa. Permintaan antarabangsa, maka kita telah menguatkuasakan ataupun melukar atau meluluskan akta ini di Parlimen pada 2019 bulan September. Sebelum kita pernah fikir pasal COVID. Itu yang pertama. Maka ini bukanlah satu akta baru. Yang kedua, dalam keadaan hari ini kita lihat kelembapan ekonomi. Okey, hampir kita lihat sektor-sektor seperti perhotelan, pelancongan dah merosot. Dan tak ada jaminan bila akan baik pulih ataupun kembali ke tahap yang memuaskan. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ada juga syarikat-syarikat yang doing extremely well. Kalau kita lihat beberapa sektor, contohnya syarikat-syarikat yang membekalkan rubber gloves, syarikat yang membekalkan face mask dan sebagainya, are doing extremely well. Maka tak perlu ada alasan menggunakan kelembapan ekonomi. Maka bukan saja 12 gloves, semua sektor kita ambil tindakan. Kebetulannya 12 gloves jadi popular dalam keadaan seperti ini. Kes yang Walaupun kita ambil tindakan tegas dalam mereka, baru-baru ini ada juga jaminan daripada 12 gloves menyatakan mereka akan comply dengan apa permintaan kementerian mengikut Akta 446. Akta 446 akan memberi satu kedudukan yang kondusif pada pekerja. Dan majikan perlu memahami, walaupun ini adalah usaha majikan untuk menumbuhkan satu industri atau satu syarikat, tetapi impian mereka telah menjadi realiti sebab pekerja. Itu yang penting. Tak kira sama ada pekerja asing atau tempatan. Bagaimana usaha kita pun akhirnya usaha kita akan menjadi realiti dengan pengorbanan warga kerja. Maka jagalah warga kerja. Itu akan patut jadi sumber manusia harus menjadi aset negara. Dan perlu dibela secara teratur dan baik. Cuma bila kita cerita tentang COVID-19, perkara yang paling asas dalam kita menanganinya adalah perlunya pematuhan kepada SOP. Jadi SOP ini bukan dalam kalangan komuniti masyarakat saja, tetapi di tempat-tempat kerja juga SOP-nya sudah ada, SOP tempat kerja, tapi tambahan lagi kepada itu adalah SOP pematuhan untuk COVID-19. Khususnya tidak ada bilangan pekerja yang ramai dan kaedah untuk mereka ditempatkan di tempat penginapan masing-masing. Jadi dari segi pematuhan SOP ini, bagaimana kementerian ingin memastikan supaya majikan mematuhinya dan pada masa yang sama tidak berlakunya kes penularan dalam kalangan pekerja lagi selepas ini? Kalau kita lihat baru-baru ni, kita lihat penambahan daripada single digit, bertambah 3 digit ke 4 digit. Salah satu sebab adalah pergerakan pekerja asing. Kalau contohnya daripada Damansara, kluster Damansara pergi ke tempat-tempat lain, dan ini telah menjadi satu punca utama di mana mereka bergerak secara begitu saja mudah. Dengan adanya pemantauan daripada JTK, Jabatan Tenaga Kerja, untuk memastikan pergerakan mereka dikawal dari segi jarakan sosial, bersihkan tangan dengan sanitizer, pakai face mask dan sebagainya. SOP itu ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Kerja dan kita sedang memantau dan mana-mana pihak yang tidak mengikut peraturannya, kita ambil tindakan. Walaupun ada kekangan di Akta 446 yang hanya fokus kepada perumahan, penginapan dan kemudahan ataupun well-being. Pada masa yang sama, kementerian juga menggunakan Akta 342 di mana pencegahan dan pengawalan penyakit 1988
di mana semua kementerian, agensi-agensi yang menggunakan akta ini untuk mengawal keadaan. Baik, Datuk Seri, kita lihat penguatkuasaan Akta 446 ini sangat penting. Jika sebelum ini ianya terhad kepada sektor-sektor peladangan dan pelombongan semata-mata, tapi sekarang ini diperluaskan kepada sektor-sektor lain. Jadi setakat ini bagaimana reaksi majikan, kerjasama daripada majikan untuk memastikan penguatkuasaan Akta 446 ini berjalan dengan lancar dan berjaya? Saya lihat hari ini ada dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah majikan sendiri mohon untuk berkenan. Yang kedua adalah pusat penginapan ataupun CLQ, Central Labour Quarters. Okay, setakat hari ini saya walaupun ada syarikat-syarikat yang memberi alasan, tapi ada juga seramai 925 permohonan untuk berkenan. Ini menunjukkan pihak industri dah mula terima. Apabila ini penting, apabila kita tegas, orang akan ikut. Maka kita lihat baru-baru ni Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia ramai. Saya kena menekankan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ni di bawah Kementerian Sumber Manusia. So ramai kan, ini satu agensi tiba-tiba muncul, tetapi ini adalah satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan penguatkuasaan. Setakat ini sebanyak 24 kertas kerja telah dibuka untuk siasatan, dan dari segi permohonan kita telah menerima 925 permohonan untuk CLQ ataupun untuk perkenaan. Daripadanya 849 adalah daripada majikan sendiri. Ini satu keadaan yang cukup berkesan. Walaupun sebelum ni kalau kita lihat bulan Mac apabila saya mengumumkan saya akan implementasikan Akta 446, ada juga ramai tidak berpuas hati mereka, ada yang kutu, ada yang kritik, katakan ini bukan waktu dan masanya mengumumkan seperti ini. Dan akhirnya bulan Jun, 1 bulan Jun saya telah mengumum penguatkuasaan akan berlaku mulai 1 September. Macam-macam cabaran saya menghadapi. Ada juga yang kutuk saya, kritik saya macam-macam. Usulnya daripada kesatuan dan sebagainya. Tetapi saya tegas, kementerian memang tegas dengan akta ini. Dan hari ini kita lihat industri dah mula terima pendirian. Dan baru-baru ini saya telah merasmikan satu pusat penginapan di Johor. Memang taraf saya berani sebut, bolehlah sebut taraf antarabangsa. Bukan lagi nampak macam CLQ untuk pekerja asing. Lebih-lebih macam hostel tempatan. Dengan kemudahan-kemudahan yang sedia ada, bukan saja untuk perumahan, tetapi kemudahan-kemudahan untuk pergerakan sosial dan sebagainya. Maka dalam keadaan hari ini kita dah terima permohonan 849 daripada majikan dan 74 daripada pusat penginapan yang swasta, dan banyak lagi kita terima permohonan daripada majikan. Ini menunjukkan satu keadaan yang baik, di mana apabila kita tegas orang akan ikut. Saya sepatutnya apa yang penting untuk rakyat kita tak perlu kompromi. Walaupun di peringkat awal ada tetap ada orang yang menentang. Segala usaha dalam dunia ni ada orang yang menentang. Tetapi apabila yakin benda ni akan bawa perubahan untuk rakyat, terima je lah. Sebab sekarang ni saya rasa cabarannya bukan hanya untuk kita menyediakan persekitaran yang kondusif untuk rakyat kita ketika pandemik COVID-19, tetapi selepas ini, sebab kita pun tidak pernah menjangka COVID ini akan melanda negara dan juga dunia. Jadi apabila berlaku, sebenarnya kita sudah ada satu garis panduan untuk memastikan supaya penginapan dan juga kaedah pekerja-pekerja asing ini dikendalikan supaya tidak berlaku perkara yang boleh mendorong kepada risiko berlakunya jangkitan penyakit atau sebagainya. Jadi mungkin bagi Datuk Seri lah, apabila kita melaksanakan akta ini pada masa akan datang nanti, jangkaan kita supaya rakyat melihat bahawa akta ini sebenarnya bukan untuk pekerja saja di dalam negara, tetapi juga pekerja-pekerja ini sebenarnya berkhidmat untuk kita, dan kita juga sebagai rakyat ada juga yang menjadi sebahagian daripada pekerja ini nanti. Jadi harapan daripada Datuk Seri lah supaya rakyat menerima akta ini, dan pada masa yang sama COVID-19 ini mungkin menjadi pencetus kepada keberkesanan akta ini. Saya lihat akta ini akan jadi cukup popular. Saya usulnya apabila saya lihat penguatkuasaan daripada JTK,
ramai dah mula sedar. Dan saya percaya dia akan menjadi setelah melihat standard optimum yang kita hadkan kepada majikan. Saya percaya dia akan menjadi satu budaya. Di budaya sebab kalau sebut pasal COVID-19, kita tidak tahu lagi apa akan berlaku di masa hadapan. Kalau kita lihat dari segi jangkitan seperti daripada sebelum Ebola lah macam-macam, setiap kali kita ada virus dia akan bertambah baik. Virus juga bertambah baik. Maka mungkin satu hari nanti ada satu lagi virus lebih teruk daripada ini. Maka Akta 446 ataupun pendekatan Akta 446 ni menjadi satu budaya. Mungkin saya tak heran selepas ni generasi akan datang apabila memohon untuk peluang-peluang pekerjaan, mungkin mereka akan tanya sama ada syarikat ni ada compliant Akta 446 tidak. Mungkin warga kerja akan cukup popular dengan Akta 446. Datuk Sri, tadi Datuk Sri ada menyatakan pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi oleh Kementerian Sumber Manusia yang dihadapi dalam tempoh pandemik ini berkenaan dengan penguatkuasaan Akta 446 ini. Jadi bagaimana Datuk Sri untuk menyampaikan kepada pihak majikan, pemain industri di luar sana supaya mereka memahami kepentingan Akta 446 ini bukan saja memberi impak kepada tempat penginapan yang kondusif, keselamatan masyarakat industri secara keseluruhannya, tapi juga memberi menjaga imej negara di mata dunia. Kalau kita lihat Akta 446 wajib, cuma kita lewat sedikit dari segi mengimplementasikan. Sebab ini bukan ikut kehendak warga Malaysia, ini permintaan antarabangsa. Mengikut pertubuhan antarabangsa, setiap kawasan seperti ini perlu disediakan dengan perumahan dan penginapan. Kalau kita lihat, contohnya kalau kita lihat balik sejarah Malaysia. Kalau sejarah Malaysia, kita tidak boleh menafikan masyarakat India datang di bawah masuk daripada India untuk kerja di sektor-sektor perladangan, khususnya Rabai Estate. Ini sebelum kemerdekaan. Apa mereka dibekalkan? Perumahan, sekolah tamil, pusat jaga untuk kanak-kanak dan rumah ibadat. Ini adalah kemudahan asas. Maka ini bukan satu perkara baru. Mungkin selepas itu kita dah gagal mengikut apa yang kita telah mengamalkan sebelum ini. Maka ini adalah satu permintaan antarabangsa dan saya percaya ini akan menjadi satu budaya baru. Budaya baru dan kita akan tetap memperbaiki dari segi mungkin dalam masa terdekat ada lagi perubahan, mungkin tambah lagi kemudahan asas. Kalau hari ini kita lihat perubahan sehingga dia menetapkan sehingga berapakah tebal tilam dan sebagainya, dan berapakah jarak soket di antara satu katil dan satu katil lain, dan tempat tidur mereka tak boleh ada benda-benda lain. Kalau kita lihat sebelum ni, kalau kita masuk penguatkuasaan, kalau kita lihat dari segi penguatkuasaan, terbanyak adalah sektor pembuatan, manufacturing, sebanyak 1,565 penguatkuasaan. Follow up by sektor perkhidmatan sebanyak 286, pertanian 155 dan sebagainya, dan pembinaan sebanyak 29. Dan kesemua ni ada juga tempat-tempat tidur mereka bukan lagi nampak macam tempat tidur, penuh dengan rice cooker, almari, sampai ada motosikal pun dalam bilik ada dah. Masuk dalam bilik Tapi hari ini kita ikut standard kalau tempat tidur tu hanya tempat tidur dengan almari, katil dan sebagainya. Tempat masakan dan tempat tidur betul berasing. Dan tempat mandi untuk wanita, kalau kita lihat sebelum ni dalam kawasan pembinaan, tempat mandi untuk wanita dan lelaki tempat yang sama je. Tapi yang mengikut Akta 446 kena ada berasingkan. Tapi berdasarkan maklum balas daripada para majikan, adakah mereka positif tentang akta ini dan bagaimana agaknya pihak kementerian ingin memberikan pemahaman lebih jelas kepada mereka, sebab apabila mereka perlu patuh pada akta ini, mereka juga mungkin berpandangan bahawa mereka perlu mengeluarkan perbelanjaan yang lebih untuk penginapan yang dimahukan berdasarkan akta ini. Jadi bagaimana nak memastikan supaya majikan faham dan juga patuh, dan pada masa yang sama tidak mengambil mudah perkara ini, kerana kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan tempat-tempat penginapan pun
Bak kata Datuk Seri tadi ada motosikal di tempat tidur lah bagi. Jadi nak memastikan supaya kondusifnya tempat tinggal itu nanti, penginapan itu nanti akan memberikan impak yang baik kepada industri negara. Saya lihat walaupun seperti mana saya sebut di peringkat awal tu terlalu banyak alasan. Okey. Tetapi dalam masa terdekat daripada bulan 1 hari bulan September sehingga awal bulan Disember, hampir lebih daripada 60 hari, kita lihat 925 permohonan untuk berkenan. Ini menunjukkan satu keadaan yang positif. Satu keadaan yang positif. Dan saya lihat majikan dah mula terima. Majikan dah mula terima sebab seperti mana saya menasihat pegawai-pegawai saya, apabila kita buat sesuatu baik untuk negara, tak perlu risau dengan cabaran. Sebab setiap benda yang kita buat mesti ada cabaran, mesti ada halangan. Sebab setiap benda, kalau kita lihat ideologi dan landscape politik negara kita, setiap benda kita buat, ada orang akan menentang. Sama ada baik atau buruk sebab ideologi dia. Betul. Sebab ideologi dia akan menentang. Tetapi kita kena pegang kuat apabila usaha kita adalah usaha murni demi kebaikan rakyat, kita teruskan. Dan apabila kita tegas walaupun ada juga teguran dalam keadaan ini jangan lebah penguasa dan sebagainya, tetapi kita tegas dengan pendirian kita sebab ini demi rakyat, kebaikan rakyat. Sebab apabila kita mengamalkan Akta 446, kita kekalkan penjarakan sosial, jaga kebajikan, kebersihan dan sebagainya, ini sedikit sebanyak membantu untuk memerangi COVID-19. Maka hari ini saya percaya kita berjaya lah kalau dalam masa yang tersingkat ni, kalau ada 900 lebih permohonan untuk perkenangan, dan ada juga ramai lagi sedang berbincang dengan kementerian supaya mereka nak membina pusat penginapan di kawasan-kawasan industri. Dan ini menunjukkan satu situasi yang cukup positif. Dan saya percaya satu lagi tambahan pula, selepas ni kerajaan akan menjadikan ini satu syarat di mana apabila kita mohon untuk pekerja asing, sebelum kita proses permohonan, yang paling penting kita akan semak sama ada pemohon itu mempunyai kawasan perumahan yang mencukupi atau tidak. Bukan lagi senang nak ambil pekerja asing. Ini satu lagi peluang untuk menambahkan peluang pekerjaan untuk warga tempatan. Memang kita, walaupun saya sedar sebagai Menteri Sumber Malaysia, saya sedar kita perlukan pekerja asing di beberapa sektor. Tapi pada masa yang sama menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan nasib warga tempatan dibela dari segi mendapatkan peluang pekerjaan. Maka selepas ni mana-mana syarikat memohon untuk pekerja asing, bukan begitu senang. Pastikan dia ada tempat tinggal pun yang sewajarnya. Bukan lagi minta pekerja asing beratus-ratus atau beribu-ribu. Tengok tak ada tempat tinggal, tak ada tempat penginapan, tak ada kemudahan asas, tak ada lagi dah. Baik, Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyatakan masih ada lagi alasan diberikan oleh pihak majikan dalam situasi ini. Mungkin apa antara cara-cara yang boleh, kaedah yang boleh kita lakukan ketika ini untuk kita memastikan secara keseluruhannya kita mencapai SOP ataupun tempat penginapan yang kondusif, selesa kepada para pekerja asing, dan juga bagaimana melalui penguatkuasaan Akta 446 ini dapat menarik lebih ramai pekerja-pekerja tempatan untuk terlibat dalam bidang-bidang kritikal khususnya. Kita lihat seperti mana saya sejak sebut, janganlah menjadikan pengangguran itu sebagai satu budaya. Kita patut syukur berada di satu negara yang cukup kaya dengan sumber. Jadi kalau kita lihat hampir 2 juta pekerja asing berada di Malaysia, mereka masih dapat peluang pekerjaan. Saya sarankan supaya, ada juga yang akan kritik kata senanglah menteri dan cakap suruh kita kerja 3D dan sebagainya. Saya berpendapat lebih baik kita ada peluang-peluang pekerjaan, tak kira sektor mana, 3D ke atau lain, daripada digelar sebagai penganggur. Semasa kita menunggu. Hari ini saya lihat golongan belia begitu peka dan sensitif dari segi pemikiran mereka. Khususnya dalam keadaan PKP ini, saya lihat perubahan besar di kalangan belia. Walaupun ada juga
sizable kalau kita ikut Jabatan Perangkat 5.3% kadar pengangguran pada bulan Mei lalu, dan hari ini kita lihat kadar itu dah mula kurang. Kadar itu mula kurang sehingga 4.5 atau 7%. Dan perubahan ini adalah salah satu sebab adalah golongan yang telah kehilangan peluang pekerjaan telah menceburi diri dalam gig ekonomi dan self-employment. Maka ini satu budaya yang cukup baik. Kita lihat ramai belia apabila mereka telah kehilangan peluang pekerjaan, mereka dah mula membawa Grab, menjadi pengantar dan sebagainya. Ini satu mindset yang baik. Dan saya percaya ini akan berterusan. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi positifnya, COVID-19 ini banyak juga kebaikan yang kita dapat capai. Kalau tidak, mungkin banyak perkara kita tidak akan lakukan sebab kita fikir tidak ada keperluan, tapi Akta 446 ini sedikit banyak juga tepat pada masanya diaplikasikan untuk memberikan kebajikan kepada pekerja-pekerja asing kita. Apapun, terima kasih Datuk Seri. So, sebelum kita mengakhiri ini, yang penting walaupun Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia menjalani operasi di seluruh Malaysia, kita kerajaan prihatin. Ada sektor-sektor yang mencuruburi dalam sektor perniagaan ini dalam menghadapi kerugian besar. Seperti pelancongan, perhotelan dan sebagainya. So kita bukan nak ambil tindakan terus. Kalau mereka yang menghadapi masalah kerugian seperti, kita mendorong, membantu mereka untuk mengurangkan beban mereka. Tapi mereka yang berjaya jangan ambil kesempatan. Itulah dia perkongsian kita mengenai COVID-19, bagaimana pematuhan SOP tempat penginapan pekerja dalam membantu kita menepani cabaran pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, atas perkongsian ini, dan kita harapkan semoga penguatkuasaan Akta 446 ini berjalan dengan lancar dan kita dapat melahirkan masyarakat industri yang menyediakan tempat penginapan yang kondusif, selesa dan menepati standard piawaian antarabangsa. Betul, terima kasih sekali lagi. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, ada banyak lagi menarik menanti anda selepas ini.